wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibika wa nabiyyika al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam bab ataupun kitab bab pada menyatakan kelebihan jihad daripada kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke-1327. 1327. Hadisnya berbunyi, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia takut kepada satu-satu kaum. Takut dengan makna kaum itu ada potensi untuk mai serang Nabi. Tuan-tuan, kita kena faham, perang dalam Islam dia tak berlaku Nabi mula. Nabi tak mula, sebab hubungan kita sesama manusia ni dia bermula dengan damai. Asal dalam perhubungan kita sesama manusia ni damai. Bila kata orang lain memulakan perang ataupun kita memulakan dakwah, dia mula lagu tu. Kita disuruh untuk berdakwah. Kalau orang tolak, sebab tu Nabi SAW beritahu kat sahabat, pergi kamu keluar ke jalan Allah, ajak orang, awwalu ma tad'uhum, perkara pertama kamu ajak mereka untuk mengucap dua kalimah syahadah. Kalau mereka tak mau mengucap, mereka tolak, maka pada waktu itu kita boleh untuk berperang dengan mereka. Ataupun selepas ajak mengucap, kalau tak ajak mengucap, kalau mereka tak mau mengucap, seru kepada mereka kepada damai. Damai itu dengan mana? Dengan jizyah. Kalau tak mau juga mereka perang, mereka ajak perang, maka berlakulah perang. Itu yang Allah Ta'ala sebut, uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang yang beriman untuk berperang apabila mereka dizalimi. Asasnya damai dulu. Ajak, agama ni adalah agama dakwah. Lepas ajak mereka kepada Islam, kalau mereka tak mau terima, maka pada waktu itu pi yang kedua, kamu tak masuk Islam, tapi kamu tunduk di bawah pemerintahan Islam. Tak mau, maka pi yang ketiga, barulah dia jadi penaklukan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati, dalam istilah agama ni, asal bila Nabi mai daripada Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Mekah ke Madinah, sebelum daripada kita ulas hadis ni, sampai di Madinah, perkara Nabi pertama Nabi buat, bina masjid. Masjid pertama, Masjid Quba. Lepas tu Nabi SAW mai ke Madinah, masuk Madinah, bina masjid. Masjid tu nama Masjid Nabawi. Lepas tu Nabi buat apa? Masjid ni sebagai lambang apa? Lambang kata umat ni duduk tang mana pun, hak perkara paling utamanya adalah masjid. Lambang kata nak tengok iman seseorang tu, tengok macam mana takluk dia dengan masjid. Nabi kata, idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid fashhad lahu bil iman.
Apabila kamu tengok satu orang itu dia berulang alik ke masjid, mengadatkan dirinya dengan masjid, dia berulang ke masjid, Zuhur masjid, masjid ni bukan tempat pelik bagi dia lah. Fashhad lahu bil iman, maka bersaksilah untuknya dengan iman. Maknanya dia ni orang ada iman. Masjid tempat yang menjadi salah satu daripada golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya bergantung di masjid, yakni dia sentiasa teringat kepada masjid, maka dia akan diberikan naungan di bawah arasy Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Okey. Yang kedua Nabi buat apa? Nabi buat al-ikha. Al-ikha ni apa? Nabi mempersaudarakan. Panggil orang Mekah seorang, panggil orang Madinah seorang. Mai. Hampa bersaudara. Dua. Hak itulah kalau tuan-tuan muka Salman Al-Farisi, dia ada saudara dia. Semua ada di kalangan orang-orang awal ni. Dan Nabi ni dia duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Okey. Yang ketiga Nabi buat apa? Yang ketiga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bentuk sistem bermasyarakat, sistem bernegara. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan ni, kita semua ni masyarakat ni, kita akan berbeza. Allah Subhanahu wa taala kata walizalika khalaqahum. Kerana nak berbeza itulah Allah Taala ciptakan kita. Allah Taala ciptakan kita ni untuk berbeza. Allah Taala kata walau syaa rabbuk, kalaulah Allah Subhanahu wa taala mau, maka seluruh umat ni dijadikan umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi nama kata manusia ni sentiasa mereka bercanggah, mereka berbeza bila-bila pun. Dan disebut walidzalika khalaqahum, kerana untuk berbeza itulah mereka diciptakan. Beza ni paling tidak ada dua. Paling tidak ada dua. Satu, nama dia perbezaan secara alamiah. Secara alami. Secara alami, secara kalau kita boleh terjemah sebagai semula jadi, kita berbeza. Warna kulit, alun bahasa, bentuk suara, tinggi rendah, kecil besar dan sebagainya. Dan yang keduanya secara ilmiah, secara keilmuan. Manusia berbeza. Paling tidak benar ni mesti berbeza punya. Okey. Allah Taala kata walidzalika khalaqahum, kerana untuk berbeza itulah Allah Taala ciptakan kita. Maka untuk menanganinya dia kena ada sistem. Dia kena ada pengikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat di Madinah tu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat di Madinah, namanya Sahifah Al-Madinah. Sahifah Al-Madinah ni kita terjemah sebagai Piagam Madinah. Ramai orang ulas tentang Piagam Madinah ni. Antara orang yang mengulas tentang perkara ni adalah Muhammad Hamidullah, yang menyebut kata pada pandangan dia satu-satunya piagam perlembagaan sistem yang mengikat manusia yang pertama di atas muka bumi ini, namanya adalah Sahifah Al-Madinah. Dia tulis dalam keadaan tidak ada fasal, tapi setelah itu orang mari orang buat fasal-fasal ya. Ini yang disebut oleh Nabi. Okey, saya dah sebutkan tuan-tuan, dalam fasal itu, dalam fasal-fasal tu, banyak-banyak fasal tu, Nabi SAW sebut nama setiap bani ni kaum lah, suku-suku yang ada di Madinah tu. Dia sebut tentang suku Aus, suku Khadraj, suku bin Auf, Banu Auf dan sebagainya, semua tu dia sebut hum ahlu hazihi sahifah. Semua ni lepas dia sebut suku-suku ni macam-macam jenis suku. Qainuqa, Bani Qainuqa tu orang Yahudi, agama dia. Ada agama Najran, ada yang bermazhab Yahudi Najran, macam-macam. Nabi sebut semua tu. Nabi kata hum ahli hazihi sahifah, depa semua ni adalah warga kepada piagam ini, warga Madinah. Silmuhum wahid wa harbuhum wahid, damai mereka pun mereka bersatu, perang depa pun depa bersatu.
Maknanya tuan-tuan, nak sebut maknanya asal hubungan antara manusia ni, asalnya adalah damai. Bukan perang. Asalnya adalah damai. Pasal apa Bani Qainuqa dikeluarkan? Pasal apa Khaybar dikeluarkan? Ahlul Khaybar itu, Bani Qainuqa di Khaybar itu dikeluarkan pasal apa? Pasal mereka mengmungkiri janji. Janji ni apa? Silmuhum wahid wa harbuhum wahid. Kita atas nama penduduk Madinah ni, warga kepada piagam Madinah ni, perang pun kita bersatu, damai pun kita bersatu. Silmuhum wahid wa harbuhum wahid. Damai pun kita bersatu, perang pun kita bersatu. Bila berlaku peperangan tu, barulah pada ketika itu berlakunya, bila mereka mungkin janji, berlakunya peperangan dan terputuslah perjanjian tersebut. Asalnya adalah damai. Asalnya apa? Asalnya semua orang ni muwatin. Semua orang ni adalah penduduk Madinah. Maka setiap orang berhak untuk mendapat kedamaian daripada pemerintah Madinah. Dan kalau sekiranya pemerintah diserang oleh pihak luar, semua pihak bertanggungjawab untuk mempertahankan Madinah. Itu asal hubungan antara sesama manusia. Dia disistemkan dalam piagam Madinah. Bila berlakunya pemberontakan, maka pada ketika itu barulah dari segi bernegaranya, barulah ada istilah yang namanya istilah harbi dan zimmi. Orang kafir tu ada yang harbi, ada yang zimmi. Maka dia tidak boleh berlaku dalam konteks duk aman elok. Hang beli barang aku beli barang hang, duduk dalam keadaan damai. Tiba-tiba dicop, hak ni harbi, hak ni adalah zimmi. Asal dia siapa? Aku baik dengan kawan ni, maka kawan ni zimmi. Aku bergaduh dengan kawan ni, maka kawan ni harbi. Sampai 10 tahun kemudian, aku bergaduh pula dengan kawan ni, aku baik pula dengan kawan ni, harbi pula kawan ni, zimmi pula kawan ni. Agama ikut kepala tengkok dia. Agama ikut kehendak nafsu dia. Agama bukan ikut nas yang sarih. Hak ni masalah yang berlaku kepada umat ini. Okey tuan-tuan, saya balik. Jadi yang dimaksudkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, kana idza khafa qauman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia takut kepada satu kaum ni dia ada potensi untuk menjadi musuh ataupun untuk berperang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami jadikan kamu sebagai benteng pada serangan mereka, wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ni tuan-tuan aja dengar. Yang sebelum ni dalam hadis kan 1324 ada hadis doa yang Nabi baca, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hadhimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab, Tuhan yang menjalankan awan, Tuhan yang menghancurkan tentera Ahzab, hancurlah mereka dan menangkan kami ke atas mereka, bantulah kami ke atas mereka. Tuan-tuan, ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dalam keadaan qital. Muqaddimah kita dah sebut, muqaddimah bab jihad ni, dia kena beza di antara jihad dengan qital. Jihad makna apa? Usaha bersungguh-sungguh untuk buat sesuatu. Sebab itulah dia timbul istilah jihad dalam bidang pembelajaran, jihad dalam bidang ekonomi. Buat sungguh-sungguh tu, bersungguh-sungguh untuk menetapkan kalimah Allah di atas, itu adalah jihad. Adapun qital itu adalah perang. Perang yang melibatkan nyawa, itu adalah perang. Maka doa ni adalah doa ketika mana qital, ketika mana berperang. Kalau bertempur dengan peperangan ni, maka Nabi akan berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum, hancurkanlah musuh kami. Maka doa ni tuan-tuan, kalau kita bertewah, kalau kita bertanding dalam pertandingan yang bukan qital, yang berhak untuk mengisytiharkan qital ni adalah ulil amri,
Tak ada siapa-siapa boleh ijtihad sendiri, tak boleh. Ulil amri. Kalau kita bertembung, dalam pertembungan itu adalah pertandingan apa? Pertandingan bola sepak ke? Kita sokong pasukan Penang, cerai kan? Alah, sokonglah pasukan apa pun. Tuan-tuan, kita sokong di Piala Dunia, kita nak sokong siapa pun, kita tak boleh atas nama pertandingan. Kita kata ihzimhum, hancurlah pasukan itu, wansurna alaihim, menangkanlah kami ke atas mereka. Pertandingan pidato tak boleh, pertandingan debat tak boleh, pertandingan pilihan raya tak boleh. Dia cerita apa? Cerita dia pertembungan di antara pihak-pihak dalam qital. Dan qital itu berlaku, pertembungan itu tuan-tuan, di antara dua pihak. Di antara dua pihak, sama ada dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala kata fi'ataini minal mu'minina iqtatalu, dua kelompok di kalangan orang Islam yang berbunuh-bunuhan. Dan tuan-tuan tengok, tidak berlaku di zaman Nabi, di zaman sahabat. Kalau kita baca dalam sejarah, kita baca sebagai contoh dalam kitab Tarikh Al-Khulafa Al-Imam At-Tabari, Tarikh Al-Khulafa Imam Qurtubi. Kalau kita baca dalam Tarikh Al-Khulafa sebagai contoh, cerita tentang hujung zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali ni dia perintah 4 tahun 9 bulan. Dia perintah. Zaman Osman tu berlaku, Sayyidina Ali ni satu orang yang hidup dengan jawul islami. Dia ni orang yang tak pernah terlibat dalam, tak pernah sembah benda lain melainkan Allah Azza wa Jalla. Umur 8 tahun Nabi ijtihad jadi Nabi, dia masuk Islam. Nabi kata balik minta izin dulu. Dia kata ketika mana aku dilahirkan, pak aku tak berunding dengan Tuhan, Tuhan tak berunding dengan pak aku untuk aku lahir. Maka untuk aku beriman dengan Tuhan, aku tak perlu berunding dengan pak aku, Ali bin Abi Talib. Dia hidup dengan Nabi ini dalam tak ada mana-mana cerita derita melainkan dia terlibat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika berlaku hijrah. Lepas tu dia hijrah lambat daripada Nabi. Dia duduk di Madinah, tuan-tuan. Banyak kali dia disuruh ganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukannya ketika Nabi keluar untuk berperang, ataupun dalam banyak kali peperangan dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik Abu Bakar jadi khalifah, dia bai'ah dengan Abu Bakar. Naik Umar, dia bai'ah dengan Umar. Naik Uthman, dia bai'ah dengan Uthman. Bahkan ketika mana Uthman nak dibunuh, dia dan dua orang anak dia, Al-Hasan dan Al-Husain, mereka nak mempertahankan Sayyidina Uthman. Mati Sayyidina Uthman dibunuh, maka dia dilantik sebagai khalifah. Dia kata ma tamannaitul khilafah wa innama tamannaitul wizarah. Dia kata cukuplah aku ni jadi pembantu, wazir, tak perlu aku menjadi khalifah. Dia tak berangan-angan untuk menjadi khalifah. Lepas tu bila orang nak bai'ah dia, dia kata syarat dia mesti ahli Badar dan ahli yang dijanjikan syurga itu berbai'ah dengan dia. Maka semua pakat berbai'ah, termasuklah Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam. Yang setelah itu, dua orang ni kerana miscommunication yang berlaku, dua orang ni terlibat dalam perang yang namanya Perang Jamal. Apa Perang Jamal? Perang Jamal ni perang, dia berpunca daripada salah faham yang berlaku. Yang di sebelah pihak adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Talhah bin Ubaidillah dan juga Az-Zubair bin Awam. Belah ni Ali, belah ni Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat yang lain yang kibarus sahabat dan ramai penyokong Ali radhiyallahu anhu. Berlaku peperangan. Hak saya nak sebut tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, bila peperangan itu kerana salah faham dan sebagainya, kita tidak menyebut dalam konteks untuk memburukkan para sahabat, tidak. Kerana pada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata was-sahabatu kulluhum udul wa adalatuhum bi ta'dilillahi war rasul. Sahabat semua mereka itu adil dan keadilan mereka itu ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kita bukan nak, cuma hak kita nak sebut tuan-tuan, ambil dalam bab i'tibar, habis semua perang, ya pakat menangis kematian, ada yang mati dan sebagainya, afallahu anhum, Allah Ta'ala ampun mereka. Dan mereka buat itu kerana kesalahfahaman, dan mereka buat itu kerana dua-dua pihak ada pandangan mereka masing-masing.
terutamanya tentang mempertahankan darah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tak apa. Hak saya nak cerita kat tuan-tuan, berhenti saja perang, orang mai jumpa kat Saidina Ali. Orang kata, wahai Ali, siapakah orang yang lawan dengan kita tu? Apakah mereka tu musyrikin? Saidina Ali kata, dah, hum minasyirki farru. Mereka ni lari daripada syirik. Kalau bukan syirik, amunafiquhum, apakah mereka itu orang munafik? Saidina Ali kata, dah, mereka tu bukan orang munafik. Orang munafik la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik tak mengingati Allah melainkan sedikit. Idzan, kalau macam tu, famanhum, depa ni siapa? Saidina Ali kata apa? Jawapan Saidina Ali. Saidina Ali kata, hum ikhwanuna allazina baghaw alaina. Depa ni adalah adik-beradik kita, saudara mara kita, yang mereka itu melampau batas ke atas kita. Mereka tersilap menghukum kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Hujung zaman pemerintahan dia tuan-tuan ni, nak cerita apa? Nak cerita doa-doa yang macam ni, ungkapan-ungkapan nifaq, kufur dan sebagainya dalam pertandingan-pertandingan kepentingan lain ni, bukan qital dengan orang kafir ni, terus ada guna. Tambah setakat pilihan raya tuan-tuan, dia guna macam-macam istilah. Tak payah guna. Sayyidina Ali ni sampai tahap perang ni, bukan kata duk angkat bendera ya, dah. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, apa dia kata? Depa ni saudara mara kita, allazina baghaw alaina. Depa bersikap bertindak balas kasar sikit kat kita. Salah depa lah tu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia tak hukum kufur, dia tak hukum munafik, dia tak hukum kafir, dia tak hukum syirik. Depa tu tetap adik-beradik kita. Tuan-tuan, Sayyidina Ali sampai di hujung-hujung dia tuan-tuan, bila wilayah dia pun orang dah mula kecoh, orang-orang Iraq ni mula kecoh dan sebagainya, dan hujung-hujung hayat dia mula berdoa. Dia mula berdoa. Antara benda yang dia minta ke Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamhum minni warhamni minhum. Benda ni yang dia doa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah rahmati aku daripada mereka dan rahmati mereka daripada aku. Maksud dia apa? Ya Allah, janganlah jadi mereka ni sebagai ujian kepada aku. Jangan jadikan aku ni sebagai ujian kepada mereka. Di hujung-hujung kan. Dan tuan-tuan, waktu tu ada 3 orang di kalangan Khawarij ambil keputusan. 3 orang di kalangan Khawarij ambil keputusan untuk pergi bunuh 3 orang. Bunuh 3 orang. Bunuh Ali, bunuh Muawiyah, bunuh Amr bin As. Amr bin As dan Muawiyah ni tak terbunuh pasal salah seorang daripada mereka subuh tu tak keluar untuk menjadi imam. Dia buat resolusi. Abdul Rahman bin Muljam, dia kata, aku pilih bunuh Ali. Al-Buraq At-Tamimi, dia ni pilih untuk bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang lagi siapa ke? At-Tamimi juga, dia ni pilih untuk membunuh Amr bin As. Dan mereka buat tahdid, mereka buat ketetapan masa timeline untuk kita bunuh ni bila? Pada waktu subuh 17 hari bulan Ramadan tahun yang ke-40 Hijrah. 17 Ramadan tahun yang ke-40 Hijrah. Dia buat keputusan begitu. Maka Abdul Rahman bin Muljam ni tuan-tuan, dia pilih untuk ambil mana? Dia pilih untuk masuk ke Kufah. Ali duduk di Kufah. Pilih untuk masuk ke Kufah. Dalam tarikh Al-Khulafa tu disebut masuk ke Kufah awal. Dan waktu masuk tu dia berkenan kat seorang orang perempuan Kufah. Dia minang. Mahar dia apa? Keluarga perempuan dia letak mahar satu jumlah duit dan juga nyawa Ali. Nyawa Ali. Kalau hang boleh bunuh Ali, maka itu akan menjadi Ali ni ahli syurga tuan-tuan. Puak Kufah ni cukup lolak waktu tu. Mereka kata bunuh Ali, dan Ali itu, nyawa Ali itu menjadi mahar kepada perkahwinan hang. Abdul Rahman bin Muljam 2 hari sebelum tu,
Ali mula tidur di rumah anak dia Al-Hasan dan Al-Husain, dan di rumah sepupu dia, di rumah adik dia Ja'far. Dia mula ni, dan dia mula duk banyak menyebut tentang, ya Allah, rahmatilah aku daripada mereka, rahmatilah mereka daripada aku. Allahumma arhamhum minni warhamni minhum. Dan dia sebut kepada Al-Hasan, dia mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia masuk pada malam 16 hari bulan, malam 17 tu, dia bermalam di rumah dia, dan setiap pagi dia keluar untuk sembahyang subuh. Ketika dia keluar itulah berlakunya satu hentakan di atas kepala dan tikaman di belakang. Ketika operasi itu dilakukan, Abdul Rahman bin Muljam membaca ayat daripada surah Yusuf, inil hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Dan balasan kepada Ali, kerana dia kata Ali adalah syirarun nas, manusia yang paling jahat dari atas belakang ni. Ali syurga tu kan, Abdul Rahman bin Muljam buat macam tu. Abdul Rahman bin Muljam, bila orang tanya dia pasal apa buat macam tu, dia kata aku buat untuk menegakkan hukum Allah. Inil hukma illa lillah. Tuan-tuan, saya nak sebut kat tuan-tuan, dia berpunca daripada apa? Tasahul, mudah-mudah mensyarahkan nas mengikut kepentingan masing-masing. Golongan Khawarij ni bukan orang lekeh, tuan-tuan. Hadis Nabi, bila para sahabat tanya macam mana mereka ni, Nabi sebut akan main golongan Khawarij ni, macam mana mereka ni? Nabi kata, salatuhum laisa ka salatikum. Semayang mereka bukan macam semayang hampa. Mereka semayang lagi banyak. Mereka baca Quran ni lagi banyak daripada hampa baca Quran. Ni kesan ayat mata ni ada ni, menangis. Ni bukan lekeh-lekeh punya orang ni. Orang yang nampak kata saleh tapi salah. Nampak macam saleh tapi sebenarnya tindakan mereka tu salah. Apa buat? Nabi kata la yujawiru taraqiyuhum, bacaan Al-Quran mereka itu tidak melepasi kerongkongan mereka. Mereka tak faham, mereka tafsir ikut suka mereka. Punca daripada tafsir, ambil nas, pusing tengkok nas tu bagi kenal kat kita. Kalau baik golongan kita, kalau salah golongan orang. Mereka tak baca, mereka tak tahu tafsiran, mereka tak tahu rincian dan sebagainya. Mereka tak kenal tentang manutum bil maslahah, tasarruful imami ala ra'iyyati manutum bil maslahah. Tindakan, keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, Ali dalam konteks ini adalah pemimpin, manutum bil maslahah, dia penuh untuk memenuhi kemaslahatan umum daripada kemaslahatan peribadi, kemaslahatan yang lebih kecil dan sebagainya. Tuan-tuan, sampai bunuh. Punca dia apa? Punca dia agama diseleweng dan dimudah-mudah tafsir. Hadis-hadis yang seumpama ini, bila bertemu dengan pihak lain, Allahumma inna na'udzubika min syururihim, Allahumma Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik, ya Allah, hantarlah anjing-anjing daripada anjing-anjingmu untuk menerkam ke arah mereka. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam neraka. Pertembungannya hanyalah pertembungan tentang polisi A dengan polisi B, sampai bawa kepada neraka dan sebagainya. Tuan-tuan, pemikiran yang keras. Istilah Al-Quran adalah al-ghulu. Ya ayyuhal nas, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, jangan kamu bersikap ghulu, melampau dalam beragama. Jangan melampau dalam beragama. Melampau dalam beragama, terutamanya dengan mengambil sikap memihakkan nas kepada kita, akan melahirkan pemikiran yang ghulu. Pemikiran, istilah yang sering diguna adalah pemikiran yang keras, ghulu. Golongan yang ghulu, golongan Nabi SAW sebut, innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fid din. Sesungguhnya telah hancur orang yang sebelum daripada kamu, umat-umat dulu ni, kerana mereka bersikap ghulu dalam beragama. Jadi tuan-tuan, balik hadis ni nak sebut dia apa?
Doa-doa seumpama ini kena pasang bagi elok. Doa ni ketika perang. Doa ni ketika berdepan dengan pihak musuh. Musuh tu siapa? Musuh tu orang yang diizinkan oleh agama untuk kita bermusuh. Dalam konteks lah ni siapa? Dalam konteks lah ni Zionis. Dalam konteks lah ni adalah Yahudi. Kerana mereka merampas tanah suci umat Islam di Palestin. Maka kita baca doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma alayka bi amrikan. Nak sebut tentang itu dibolehkan. Pasal itu adalah berdepan dengan musuh kita yang betul-betul diisytihar sebagai musuh oleh Allah dan Rasulnya. Mereka ambil tanah umat Islam. Mereka ambil tanah bukan umat Islam, tanah manusia. Di kalangan penduduk Baitul Maqdis itu termasuklah orang Kristian. Mereka ambil, mereka rampas, mereka bunuh budak-budak kecil dan sebagainya. Hak ni betul. Tapi kalau dalam pertembungan ideologi sama-sama Islam dan sebagainya, tak betul. Kalau kita jadikan ini sebagai asas, dan hak inilah yang kita panggil sebagai pemikiran takfiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Okey, hadis yang kedua. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khailu ma'qulun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Wa 'an Urwata al-Bariqi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. Ada 3 hadis. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, hadis riwayat Urwah al-Bariqi, dan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al-khailul ma'qud. Khailul ma'qud ni adalah kuda yang diikat, kuda yang tak menjalankan fungsinya. Pasal perang tak berlaku, dia tak menjalankan operasinya, dia diikat pada tempat ikatannya, dia tetap akan dapat khair, kebaikan sudah tentu untuk tuannya sampai hari kiamat. Urwah al-Bariqi sebut hadis yang membawa makna lebih kurang sama. Manakala hadis Abu Hurairah pula, Nabi kata siapa yang pelihara kuda untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, imanan billah, dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga membenarkan janjinya, maka semua yang berkaitan dengan kuda tersebut, termasuklah rausahu, taiknya, dan juga ayam kencingnya, semua itu duduk dalam mizan hasanatihi, duduk dalam mizan kebaikan untuk tuan punya itu. Nak bagi tahu apa tuan? Nak bagi tahu tentang kelebihan jihad. Orang yang buat persiapan untuk berjihad, jihad dengan dalam konteks hadis ni, jihad dengan makna mempersiapkan untuk qital, mempertahankan tanah air orang Islam dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka semua walaupun dia diikat, semua itu duduk dalam mizan hasanatihi, dia akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya daripada Abi Hammad, dinamakan dia juga sebagai Su'ad, Abu Asad, Abu Amir dan sebagainya. Dia adalah Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbari yaqul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Rawahu Muslim. Daripada Uqbah bin Amir al-Juhani, dia kata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Baginda bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, bersiaplah kamu apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Kita umat Islam ni disuruh untuk bersiap siaga. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah.
Sebelum kita tengok kepada menafsirkan ayat ini berasaskan kepada metodologi tafsir, al-asalatu fit tafsir wal mu'asaratu fit tafkir. Dia ada satu kaedah tafsir dia panggil macam ni. Al-asalatu fit tafsir, tafsir tu mengikut keadaan asal ayat tu. Wal mu'asaratu fit tafkir, tetapi cara fikirnya diambil mengikut suasana semasa. Yang pentingnya ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu mempersiapkan semampu kamu daripada kekuatan. Kekuatan itu pada waktu zaman Nabi kata apa? Ala innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu, yang dimaksudkan dengan kekuatan itu antara lainnya membawa makna tombak. Ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi sebut 3 kali. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kekuatan yang Allah suruh kita mempersiapkan itu antara lainnya adalah tombak. Tombak dan anak panah, maknanya yang menunjuk ke arah melempang, membaling tu kan. Itu disebut sebagai ar-ramyu. Rawahu Muslim. Tapi kalau kita menggunakan metodologi al-mu'asaratu fit tafkir, kekinian ketika mana membentuk pola fikir, metodologi itu mengajar kepada kita untuk mencari sebanyak mungkin makna al-quwwah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah apa yang kamu mampu, semampu kamu daripada kekuatan. Kekuatan umat akhir zaman ni perlu apa? Umat ini perlu kepada kekuatan ilmu. Maka al-quwwah, selain daripada kekuatan dari segi persenjataan, kekuatan itu adalah kekuatan ilmu. Kerana ada ketikanya, ada zamannya umat itu akan diuji dengan kekuatan ilmu. Dan kekuatan ilmu lah yang akan menyelamatkan umat. Mastata'tum min quwwah. Kamu kena bersiap semampu kamu daripada kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan itu mengikut kepada suasana semasa. Ketika mana apa sebenarnya yang diperlukan oleh umat itu. Sebab itulah kaedah tafsir yang disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu, pengajaran daripada ayat itu diambil dengan keumuman lafaz, bukan dengan sebab yang khusus. Perkataan itu sebabnya mungkin yang dimaksudkan dengan adalah kekuatan dalam bentuk persenjataan, tetapi ada ketikanya umat perlu berhadapan dengan kekuatan pendidikan, kekuatan keilmuan. Umat perlu itu. Ketika orang lain mencanak naik dari segi bidang keilmuan, orang lain pergi ke depan, kita hanya mampu untuk menyalahkan orang lain. Kerana apa salah mereka? Salah mereka kerana mereka maju. Tapi kita tidak bersiap dari segi kekuatan keilmuan, kita macam tak salah, kita macam tak puas saja. Itu tak tepat. Ini tuan-tuan, sebab itu ketika membaca ayat suci Al-Quranul Karim, Al-Qaradawi rajin sebut benar ni, perlu berlaku tentang gabungan di antara keaslian ayat tu yang asli itu dengan manfaat yang semasa ini. Maknanya keperluan semasa itu kita nak lihat dari segi mana. Kalau ayat ni tuan-tuan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiaplah semampu kamu daripada kekuatan. Kekuatan yang diperlukan oleh umat pada hari ini, realiti hari ini, depan mata kepala kita. Kita perlu apa? Kita perlu mungkin kekuatan keilmuan. Kita mungkin perlu kepada kekuatan ekonomi. Kita mungkin perlu kepada kekuatan jati diri. Kita mungkin perlu ketika mana berdepan law ni tuan-tuan, antara benda yang paling bermasalah adalah kesalehan secara umumnya, saleh dalam hidup bermasyarakat dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai quwwah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Orang ni dia tak apa nama, dia tak sabar nak tahu siapa kabinet. Saya tak dilantik sebagai menteri. Dia telefon banyak kali. Setakatlah dia tak hubungi habaq tak dilantik jadi menteri. Jadi tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, maka itu yang kita maksud, yang dimaksudkan daripada ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Selain daripada itu diterjemahkan juga ataupun ditafsirkan juga, iaitulah kekuatan yang perlu ada itu dengan makna sentiasa bersiap siaga, sentiasa melakukan latihan untuk untuk berada di medan jihad. Riyadatul a'dha, riyadah
anggota badan, bersiap sedia dari segi anggota badan untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin rahimakumullah. Kemudian hadis yang seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Abi Yahya Khuraim bin Fatik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu 700 dha'fin, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Daripada Abi Yahya Khuraim bin Fatik katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi nafkah pada jalan Allah, maka dituliskan baginya 700 kali ganda. Dia bagi fi sabilillah. Okey, sekali lagi tuan-tuan, mari kita bezakan di antara qital dengan jihad. Salah satu daripada jihad itu adalah jihad dengan harta. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta kamu. Nabi kata, siapa yang bagi satu nafkah fi sabilillah pada jalan Allah, maka ditulis di sisi Allah dengan 700 kali ganda. 700 kali ganda. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nafkah fi sabilillah ini, dia menghidupkan ramai orang dan dia menyelamatkan ramai orang. Kita tahu kalau kita baca dalam tingkatan-tingkatan sedekah, orang tanya kat Nabi, kalau kita bagi sedekah, jihad harta lah ni, kita bagi sedekah, waktu mana yang paling afdal? Orang tanya kan? Orang tanya, ayyus sadaqati afdal? Orang tanya kat Nabi, wahai Rasulullah, waktu mana ataupun sedekah apakah yang paling afdal? Nabi jawab, Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tuhibbul ghina wa takhshal faqar. Bahawa kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat, syahihun kamu kedekut, tuhibbul ghina kamu suka nak himpun kekayaan, wa takhshal faqar kamu takut untuk fakir. Bagi sedekah pada waktu itu adalah yang paling afdal. Orang tanya kat Nabi, apa dia sedekah yang paling afdal dari segi keadaan kita? Nabi kata, bersedekah dalam keadaan sahih, kita sihat, kita kedekut, kita nak himpun kekayaan, kita takut kepada kemiskinan. Itu adalah sedekah yang paling afdal. Orang tanya dari segi barang apa sedekah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata, sedekah yang paling baik itu adalah ayam. Sedekah yang paling baik itu adalah ayam. Pasal apa? Pasal ayam ini menghidupkan manusia. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah Ta'ala kata, dan kami jadikan daripada ayam ini semua benda hidup. Semua benda hidup ni, kesegaran dia adalah berpunca daripada ayam. Orang tanya Nabi SAW tentang sedekah, Nabi sebut tentang sedekah yang jariyah, sedekah yang berterusan. Sedekah yang berterusan itu apa? Sedekah yang berterusan itu adalah wakaf. Sedekah yang berterusan, yang terus berjalan-jalan, berlari-lari. Kita mati, tapi dia masih lagi bagi hasil kepada kita. Dia bagi hasil kepada kita. Itu namanya sedekah yang jariyah, ataupun kita sebut sebagai wakaf. Wakaf itu boleh wakaf yang tak bergerak, boleh wakaf yang bergerak, boleh. Dalam hadis Nabi SAW sebut tentang kita korek telaga. Nabi SAW sebut tentang mushaf yang kita wariskan, yang kita wakafkan. Nabi sebut tentang banyak perkara yang semua itu dalam bentuk yang jariyah, yang berterusan. Dia terus berjalan. Tuan-tuan, lari di Selatan Tai, Al-Fadil Sahibul Fadilah Sahibul Fadilah Dr. Syekh Ismail Lutfi hafizahullah. Dia dah buat sebuah universiti. Pengajian Islam, namanya Jami'ah Fatani, Universiti Fatani. Kemudian dia buat pula lari, dia buat satu pekan, nama dia Patani Jaya ataupun Madinatus Salam. Nama dalam bahasa Arab dia Madinatus Salam. Dia buat taman perumahan, dan di tengah-tengah tu dia bina satu mall. Konsep mall itu adalah daripada hasil wakaf orang. Berdepan dengan tu, sekarang ni sedang dibina sebuah hospital yang dia dalam bentuk wakaf. Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu 700 dha'fin. Siapa yang bagi nafkah
Sama ada nafkah tu ketika dia susah, nafkah tu ketika mana dia nak bagi jadi yang jariah, nafkah tu nafkah yang terbaik, ataupun apa jalan sekalipun, Allah akan menuliskan baginya 700 kali ganda. Allah Ta'ala sebut, Mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bernafkah pada jalan Allah, bagaikan satu biji yang dia bagi akan tumbuh tujuh tangkai. Daripada 7 tangkai itu ada 100 biji-biji yang lain, 100 habbah yang lain. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala ganda mengikut kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala itu anugerah pemberiannya cukup luas, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mengetahui. Tuan-tuan, jadi nafkah pada jalan Allah, jihad mal, kutiba lahu 700 dha'fin. Allah Ta'ala akan menuliskan, Allah Ta'ala tentukan baginya 700 kali ganda pahala berasaskan kepada apa yang dia bagi. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tidak ada daripada kalangan hamba yang berpuasa satu hari pada fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Taala akan menjauhkan bidzalikal yaum, pada hari itu, wajahnya daripada neraka sejauh 70 biji parit. 70 kharifa. Orang yang dia dalam fi sabilillah, sekali lagi dia dalam jihad, artinya dia dalam jihad, sama ada jihad kita ataupun dalam jihad yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mukanya, wajahnya daripada api neraka sejauh 70 parit. 70 parit. Hadis yang lain juga, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ardi. Siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, Allah Ta'ala akan jadikan di antara dia dan neraka sejauh satu khandaq. Khandaq itu seumpama langit dan bumi, sejauh langit dan bumi. Rawahu Tirmizi. Okey, hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bighazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Rawahu Muslim. Siapa yang mati dia tak pernah berperang, dia tidak pernah memperbaharui niatnya untuk berperang, maka dia mati ala syu'batin minan nifaq, atas sebahagian daripada nifaq. Qauluhu mata ala syu'batin minan nifaq, mati dengan sebahagian daripada nifaq, ai anna man fa'ala hadha faqad ashbaha al-mukhallafin 'anil jihad. Siapa yang buat perkara ni, yakni dia tidak mau pergi perang, ketika perang dibuka di depan dia. Perang ni tuan-tuan, dia ada hukum dia. Hukum dia ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dalam konteks kita ni hampir tak berlaku dah ke bukit perang. Ada yang fardu ain tu bagi orang yang duduk dalam wilayah berlakunya peperangan. Fardu kifayah orang yang berkemampuan yang duduk di negara lain. Secara umumnya lagu tu. Di tempat lain. Maka secara umumnya lagu tu. Kalau orang yang duduk dalam keadaan perang dah, dia tak mau pergi perang, mengelak diri daripada berperang, dan dia pada waktu itu menjadi fardu ain pada dia, bahkan dia lari daripada medan perang ni tuan-tuan, perang yang fardu ain, tersebut tu. Lari di depan kita mungkin dah tak berlaku. Mungkin satu ketika berlaku, Allahu a'lam. Perang yang fardu ain, yang berhak untuk mengisytiharkan perang tu adalah waliul amr. Tuan-tuan, dia sebut siapa yang tak berperang,
ataupun tidak memperbarui niat untuk berperang, maka dia mati macam mati jahiliyah, mati macam mati nifaq, ala syu'batin minan nifaq, mati dengan sebahagian daripada mati munafik. Apa maksudnya? Dalam syarah dia sebut macam ni. Dia kata ai anna man fa'ala hadha faqad ashbaha al-mukhallafin 'anil jihad. Siapa yang buat macam ni, jihad dah duduk depan dah, dia duduk dalam zon jihad, zon qital, tapi dia tak mau keluar untuk berqital, maka dia macam orang yang lari daripada perang. Tuan-tuan baca dalam hadis 7 dosa besar yang memusnahkan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair meletakkan 7 dosa besar ni, 7 dosa besar ni sebagai dalam senarai dosa-dosa besar yang paling utama. Nabi sebut ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindarlah, elaklah diri kamu daripada 7 dosa yang memusnahkan, al-muhlikat. Dia hancur habis segala amal kalau kita ada. Syirik apa semua ni, salah satu daripada dosa besar yang 7 itu, wattawalli yaumaz zahfi, orang yang lari daripada medan perang. Perang duduk depan mata dah, tapi dia lari daripada medan perang. Orang yang lari daripada medan perang tu dipanggil dengan al-mukhallafin, orang yang berpaling, orang yang mengecualikan dirinya daripada berperang pada jalan Allah. Maka orang yang macam tu, Nabi kata mata ala syu'batin minan nifaq, matilah dia di atas sebahagian daripada nifaq. Nifaq ni perlakuan tu, pelaku dia panggil munafik. Okey, tu hadis yang disebut tentang balasan kepada orang yang keluar tak mau berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Musa anna a'rabiyyan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil maghnam war-rajulu yuqatilu liyuzkar war-rajulu yuqatil liyura makanuhu wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa fi riwayatin wa yuqatilu ghadaban faman fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Daripada Abi Musa al-Asy'ari katanya, datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada orang yang berperang kerana harta rampasan, ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan, ghanimah ni harta rampasan. Tapi tuan-tuan, sebahagian daripada Islamiyun, mereka kata bila mereka menang, mereka kata kita jangan merebut ghanimah. Contoh kan, harta negara bukan ghanimah tuan-tuan. Negara yang diambil dengan sistem syura ataupun sistem demokrasi, itu bukan ghanimah. Itu bukan ghanimah, itu amanah untuk dijaga dan dikawal. Bukan ghanimah. Ghanimah ni apa? Ghanimah ni harta yang diambil daripada peperangan yang syarak. Itu dipanggil sebagai harta ghanimah, rampasan perang. Badawi ni, Arabi ni tanya kat Nabi, ada orang yang berperang kerana ghanimah, kerana harta rampasan. Warrajulu yuqatilu liyuzkar, ada orang yang berperang semata-mata untuk dia disebut, oh dia ni hebat, dia ni salah seorang anggota perang dan sebagainya. Warrajulu yuqatilu liyura makanuh, ada orang yang berperang untuk diperlihatkan kedudukan dia, dia hebat. Ada orang yang berperang katanya yuqatilu syaja'atan, nak tunjuk berani. Ada orang yang berperang hamiyah, dengan dendam, kerana marah. Ada yang berperang ghadaban, kerana marah. Faman fi sabilillah, siapa yang kira dianggap sebagai berperang pada jalan Allah, yang dianggap kata sebagai mujahid, orang yang berjihad pada jalan Allah, siapa dia? Nabi SAW jawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, siapa yang berperang untuk memastikan bahawa kalimah Allah Subhanahu wa taala itu duduk pada tangga yang paling tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia itulah dianggap sebagai orang yang berjihad ataupun berperang
pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, dalam amal kita ni tuan-tuan, dalam amalan kita ni, kita buat kerana pelbagai benda. Dan pelbagai benda tu sebenarnya kalau kita buat kerana benda-benda itu, hadis Nabi SAW sebut kata, akhirnya kamu dapat apa yang kamu nak. Kan dalam hadis yang pertama kitab Matan Arba'in tu, Imam An-Nawawi, hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Hanya saja amalan itu dikirakan dengan niatnya. Dari segi sah, dari segi batal, dari segi ganjaran, dari segi kadar pahala dan sebagainya, berdasarkan kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang itu dia akan dapat apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu li dunya. Siapa yang berhijrah dia itu kerana nak dunia. Aw imra'atin yankihuha, ataupun dia nak seorang perempuan untuk berkahwin. Kan dalam hadis, dalam syarah yang disebut, ada seorang sahabat yang muhajiran. Dia berhijrah semata-mata nak cari seorang perempuan. Orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana orang perempuan yang dia nak kahwin, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya mengikut apa yang dia nak. Demikianlah juga dalam jihad. Kalau dia berperang tu kerana dendam, kalau dia berperang tu kerana marah, kalau dia berperang tu kerana asabiyah, kerana kaum dia, kerana dia perang tu kerana nak tunjuk berani, kalau dia perang tu kerana nak tunjuk kedudukan dia, nak angkat derajat dia, maka dia akan dapat apa yang dia dapat. Adapun pahala yang Allah Ta'ala akan bagi dan kedudukan yang Allah akan bagi hanyalah kepada orang yang man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Siapa yang berperang untuk menentukan kedudukan kalimah Allah yang paling tinggi, maka orang itulah yang berada pada jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita bersama. Allah Ta'ala memasukkan kita dalam senarai orang yang berjihad pada jalannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.